cerita di Selangor. Terima kasih Hasimi. Kita nak ke Ridauddin pula yang pada ketika ini berada di Seremban. Tadi cerita Selangor Seremban ni, Negeri Sembilan. Apa ceritanya Ridauddin? Kalau cross sebelum ni Ridauddin tonang-tonang aja. Tapi hari ni apa ceritanya Ridauddin? Betul ke Jang? Tenang, jangan membongak. Cuma cerita betul-betul. Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan tenang sampai ke penghujung, rupanya dah ada bibit-bibit yang nampaknya mungkin menghilangkan keterangan itu. Kerana kalau diikutkan sebenarnya Negeri Sembilan bolehlah dikatakan antara negeri terawal yang mengumumkan keputusan apabila semalam malam tadi belum pun pukul 12, Datuk Seri Aminuddin Harun telah pun mengatakan bahawa mereka mampu membentuk kerajaan. Sama juga dengan Datuk Seri Jalaluddin Hassan, pengerusi perhubungan UMNO, Jalaluddin alias pengerusi perhubungan UMNO Negeri, yang juga mengatakan bahawa sudah pun boleh membentuk kerajaan kerana BN telah memenang 14 kerusi. Jadi itulah yang berlaku pada malam tadi. Namun pada hari ini nampaknya mungkinlah boleh dikatakan sedikit berbeza. Kerana pagi tadi sebenarnya ada sidang media melibatkan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dan juga pengerusi Pakatan Harapan. Ketika dalam sidang media beliau memberitahu bahawa beliau diarahkan ataupun dititahkan untuk menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dan ketika beliau menghadap, beliau memberitahu bagaimana keputusan PRN dan sebagainya, apakah lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan pentadbiran kerajaan negeri ini dapat berjalan dengan baik. Dan pastinya soalan yang seolah campur emas yang kami akan tanya, bagaimana dengan pelantikan MB, bilakah akan berlaku pelantikan MB dan sebagainya, bilakah angkat sumpah dan termasuk bilakah pelantikan Exco dan sebagainya. Dan apa beliau mengatakan dalam sidang media itu, kalau diikutkan beliau masih lagi belum dapat tahu. Itu sidang media itu kira-kira jam 12 tengah hari. Pada waktu itu beliau belum lagi dapat tahu, namun Tuanku Mukhris menitahkan untuk disegerakan angkat sumpah tersebut. Namun selepas ketika kami makan, selepas itu kira-kira tidak sampai sejam pun beliau menerima panggilan dan selepas itu beliau memberitahu kepada media bahawa angkat sumpah akan diadakan di Istana Besar Seri Benanti esok petang jam 3 petang. Satu lagi soalan campur emas kami tanyakan kepada beliau, adakah angkat sumpah itu melibatkan Datuk Seri Aminuddin Harun? Beliau hanya tersenyum dan mengatakan semuanya masih lagi belum pasti kerana beliau hanya memberitahu akan ada angkat sumpah. Siapakah MB belum pasti lagi. Jadi ini sebenarnya membuka persoalan kerana semalam pun di WTC Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga pengerusi Barisan Nasional Negeri Sembilan, ketika ditanya soalan sama berkaitan dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, beliau memberitahu masih lagi ada ruang perbincangan. Dan semalam pun ketika kami tanya kepada pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO dan juga PH, masih lagi tidak membuka mulut, masih lagi bercakap bahawa akan ada perbincangan dan sebagainya, masih lagi belum menetapkan satu nama. Walaupun sebelum ini sudah pun berulang kali Perdana Menteri contohnya pengerusi Pakatan Harapan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ataupun mencadangkan bahawa Datuk Seri Aminuddin Harun perlu diberikan peranan sebagai Menteri Besar sekali lagi untuk penggal kedua. Namun perkembangan pada hari ini dan juga ada juga beberapa info yang saya dapat yang saya fikir mungkin kurang enak didapatkan, dikabarkan. Mungkin saya tidak berani untuk berkongsi terlebih dahulu kerana ini masih lagi di peringkat siasatan dari pihak kami. Kami masih lagi sedang mencuba untuk mendapatkan maklumat-maklumat akan adakah gerakan dan sebagainya. Kita harapkan tiada. Namun itu apa yang saya terdengar sekarang. Dan kalau diikutkan sebenarnya masih lagi menjadi tanda tanya. Angkat sumpah ya esok, tapi siapa yang bakal mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan, itu lagi yang masih lagi belum dapat dimuktamadkan. Jadi secara keseluruhannya ia merungkaikan bahawa daripada awal saya katakan Negeri Sembilan ini tonang-tonang aja, nampaknya di penghujung ini sehingga untuk mengangkat sumpah ni nampaknya tonang-tonang aja itu nampaknya sudah pun menjadi togang dan sekarang ni tegang sangat nampaknya sekarang keadaannya. Mungkin dari luar kita lihat mungkin nampaklah tidaklah begitu ketara, namun saya fikir di dalaman itu perbincangan itu pastinya melibatkan perbincangan diskusi yang sangat menarik dan mungkin juga panas. Apapun itu yang saya boleh bawakan. Angkat sumpah esok, siapa MB kita tidak tahu lagi. Esok baru kita akan tahu. Buat masa ini nampak tenang di luarannya, namun di dalamannya kita masih lagi belum tahu. Zul dan Haris. Kalau selalunya kita wartawan ni pun dah belajarlah dalam masa 5 tahun ni. Kalau perkara-perkara seperti ini tak banyak info kita dapat secara sahih. Ya. Tetapi bagaimana kita melihat pergerakan figura-figura politik ini, di mana mereka berada dan juga bagaimanakah perbincangan itu dilakukan. Sekiranya adakah di WhatsApp group, itu kita dapat akses. Tapi perbincangan khususnya di peringkat Majlis Presiden Kerajaan Perpaduan dan juga di peringkat Negeri Sembilan sekali. Bagaimanakah pertemuan itu, adakah nampak ataupun dimaklumkan kepada media?
dimaklumkan kepada media sudah pasti tiada. Memang tiada langsung maklumat. Cuma saya lah berada di sekitar Seremban ini pusing-pusing tadi. Nampaklah ada beberapa kenderaan yang agak kami boleh katakan itu adalah kenderaan pemimpin-pemimpin parti berada di satu-satu lokasi yang mana lokasi itu kita kenal dulu kalau di lokasi itu di hotel itu memang selalunya berlaku satu perkara atau perbincangan yang sangat besar dan itu nampak juga dilihat namun tidak pasti adakah beliau sahaja ataupun akan ada kenderaan lain kerana kalau ikutkan di sebuah hotel yang saya lihat itu sebenarnya ada parking atas dan juga parking bawah. Ada nampak kenderaan di parking atas, ada di parking bawah saya tidak dapat melihat. Namun pergerakan itulah yang saya boleh katakan. Kalau diikutkan di kediaman MB nampak tidaklah banyak pergerakan dan dari segi seperti Zul tanya adakah daripada perbincangan daripada segi WhatsApp ke telefon ke dan sebagainya, saya fikir perbincangan awal mungkin akan melalui telefon dan sebagainya untuk mengelak media menghidu. Namun apabila sudah hampir mencapai kata sepakat, mungkin akan dibuat mungkin di mana-mana lokasi yang tumpuan supaya sengaja untuk membiarkan media menghidu supaya media dapat melaporkan supaya mereka dapat menyampaikan naratif mereka itu dengan lebih besar mediumnya. Jadi saya fikir buat masa ini nampaknya saya masih lagi belum boleh katakan adakah ia sahih atau tidak sahih kerana masih lagi mengumpul maklumat. Syuhada pun sekarang sedang mengumpul maklumat untuk pastikan adakah apa yang saya lihat ini sahih atau tidak sahih. Apapun sahih atau tidak sahih saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Di Negeri Sembilan ini kalau awalnya tenang, nampaknya sekarang tidaklah begitu tenang dan saya pasti akan terus berada di sini. Doakan supaya saya sentiasa tenang untuk membawakan berita-berita dari segenap dimensi dan juga berita di lokasi di Negeri Sembilan ini khususnya untuk penonton-penonton Astro Awani dan juga di semua platform astroawani.com. Din, sabar dulu Din, jangan balik low. Saya pula dalam balik kampung. Kita kena tanya orang kampung lah kan. Tengok tugas wartawan bukan setakat melaporkan berita tapi parking cerita kedudukan parking pun dia kena ambil tahu. Din, kalau dapat dicerita itu cerita orang politik. Tenang tak tenang itu cerita dia orang. Tapi rakyat Negeri Sembilan bagaimana? Kalau Hasimi tadi berkongsikan cerita di Selangor, semua orang terbuka untuk berceritakan pendapat mereka, tunjuk jari kata, "Okey, sekarang masa buat kerja." Di Negeri Sembilan bagaimana pula situasi dan juga masyarakatnya? Kalau dapat pergi ke pasar tani ke ataupun berjumpa dengan mereka ketika makan tengah hari tadi, bagaimana mood yang ditunjukkan secara kepada mereka dan memperhatikan perbualan mereka cakap-cakap di kedai kopi, Din? Baik Zul, makan tengah hari tadi saya tak sempat Zul sebab makan tengah hari tadi saya di kediaman MB tapi selepas itu saya pergi juga minum dan melihat memang sebenarnya Negeri Sembilan ni daripada awal pun sebenarnya untuk mendapatkan komen mereka tidaklah begitu susah kerana mereka di sini kalau diikutkan sudah agak selesa dengan pentadbiran kerajaan terdahulu jadi apabila diberikan pertanyaan kepada mereka tiada masalah untuk mereka menjawab dan sebagainya. Namun untuk hari ini saya lihat nampak mereka agak gembira, agak tenang mungkin kerana mereka selama ini telah lelah dengan politik semasa, politik di Negeri Sembilan. Jadi apabila berjumpa dengan mereka nampaknya mereka agak tenang, agak gembira, sempat juga menunjuk jari. Saya tengoklah mana-mana yang ada jarinya bercalik dakwat tu memang saya akan terus pergilah. Jadi itulah yang berlaku, nampaknya mereka tenang dan apa yang mereka sampaikan kepada saya, mereka ingin apa yang mereka pangkah siapakah pemimpin yang dipilih, mereka ingin pastikan bahawa apa yang dijanjikan sebelum ini dapat ditunaikan kerana mereka tidak mahu lagi dibomokkan dengan politik-politik dan sebagainya kerana apa mereka sekarang hanya mahu memikirkan bahawa kebajikan mereka terjaga termasuk dari pelbagai perkara dari segi harga barang, dari segi harga rumah dan sebagainya kerana janji-janji dan manifesto-manifesto yang diberikan sebelum ini kalau ikutkan daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional antaranya 4,000 rumah mampu milik dan sebagainya dan juga bantuan siswa dan sebagainya itu mereka harapkan dapat ditunaikan kerana mereka selepas ini mahu berehat seketika daripada politik, mahu lupakan cerita pilihan raya, mahu tumpukan untuk kehidupan pada 5 tahun akan datang dan mereka mengharapkan supaya kerajaan yang ada ini di bawah Menteri Besar, tak kiralah Menteri Besar yang lama ataupun yang baru, dapat memimpin Negeri Sembilan dengan lebih baik dan seterusnya memacu pembangunan Negeri Sembilan agar rakyatnya kebajikan sentiasa terjamin. Okey, terima kasih Jawuddin. Kita katakan semalam bahawa ujian kerajaan perpaduan juga mungkin diuji di Negeri Sembilan. Itu kita akan bawakan dari masa ke masa.